أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Bahagianmu dari rezeki itu akan sampai kepadamu, sama ada engkau berzuhud pada dunia ataupun engkau cinta kepadanya. Jika engkau berzuhud, maka rezekimu akan sampai kepadamu sedang engkau tetap mulia. Dan jika engkau cintakan kepada dunia, dia juga, yakni rezeki juga akan sampai kepadamu dalam keadaan engkau tidak mulia. Orang munafik merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla di hadapan orang ramai yang ada di sisinya. Tetapi bila dia berada sendirian, dia berlaku buruk terhadapnya. Celaka engkau jika benar imanmu kepada Allah Ta'ala dan teguh kepercayaanmu bahawa dia sentiasa memandang kepadamu, dekat denganmu dan sedang memerhatikan gerak lakumu, nescaya engkau akan merasa malu kepadanya. Aku ini berkata yang benar dan aku tidak takut kepada kamu atau mengharapkan sesuatu daripada kamu. Kamu semua termasuk semua penghuni bumi ini dalam pandanganku sama, seperti semut atau nyamuk. Kerana aku dapat melihat mudarat dan manfaat daripada Allah Ta'ala, bukan daripada kamu. Biar kerajaan atau raja-rajanya, semuanya sama dalam pandanganku. Betulkan diri kamu dan diri orang lain dengan patukan syariat, bukan dengan patukan hawa nafsu atau patukan jiwa dan tabiat. Apa yang tidak dibicarakan syariat, maka jangan kau sebarkan. Dan apa yang ditunjukkan syariat, maka ajarkanlah dia. Muslimin dan muslimat senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Apakah manusia yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah yang mengagihkan bahagian-bahagian kehidupan setiap manusia dalam kehidupan dunia ini. Dan setengah mereka Allah Ta'ala angkat darjat mengatasi setengah yang lain, supaya mereka saling mengambil manfaat antara satu sama lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Antara sunnatullah yang perlu kita fahami dan yakini, bahawa setiap manusia, bahkan setiap kehidupan yang ada atas muka bumi ini sudah dicatatkan rezeki, sudah pun diagih-agihkan hak mereka. Bahkan kata Nabi SAW, tidak akan mati satu jiwa melainkan disempurnakan rezekinya. Maka setiap orang sudah dicatatkan rezekinya banyak mana. Setiap orang sudah dicatatkan bahagiannya di dunia, pangkatnya, jawatannya dan segala-galanya. Kenapa Allah Ta'ala beritahu benda ni semua? Supaya kita mengambilnya dengan mulia.
kita tidak mengambilnya dengan tamak haloba, tidak juga dengan mengabaikan tanggungjawab utama, menyembah Allah yang esa. Umpama kita ialah umpama manusia yang sedang beratur, yang menunggu nama dipanggil dan nombor giliran disebut. Dan setiap orang mengetahui dia ada bahagian dia, urusannya di kaunter agihan ini. Maka sampai waktunya Allah akan panggil kita, dan kita akan dapat bahagian kita dan selesai urusan kita. Tapi ada manusia yang tak sabar, dia potong kiu. Ada manusia yang tak sabar, dia melalak. Ada manusia yang tak sabar, dia mengamuk. Maka lihat bagaimana dia dihinakan oleh Allah. Rezeki akan datang kepada kita sama ada kita zuhud atau tidak, sama ada kita ahli dunia atau ahli akhirat. Namun bila mana kita zuhud, kita orang yang melihat dunia dengan nilai yang sebenar, melihat akhirat dengan keutamaan dan juga dengan pengorbanan, maka kita mendapat rezeki dalam keadaan kita mulia. Kita tak payah tamak, kita tak payah dengki, kita tak payah untuk menipu orang lain, kita tidak payah memukul orang lain, memaksa orang lain, berbohong dengan orang lain, bersumpah palsu. Datang rezeki dalam keadaan kita mulia dan bersih. Tapi sebaliknya, kalau kita orang yang cintakan dunia, maka dengan cinta dunia datang tamak kita. Dengan cinta dunia, maka datang tidak syukur kita. Dengan cinta dunia, kita abaikan tanggungjawab akhirat kita. Dengan cinta dunia, kita memusuhi manusia. Maka kita tetap dapat bahagian dunia kita tidak akan bertambah sebagaimana yang kita inginkan, bahkan dalam keadaan kita terhina. Lihat perjalanan hidup manusia. Orang yang memilih untuk merompak, mencuri. Katakan orang itu memilih merompak dan mencuri. Dia pun pergi rompak kedai emas, dia pun pergi rompak bank, dia pun pergi rompak rumah orang. Akhir berapa dia dapat? Rompak-rompak dapatlah RM1,000 sebagai contoh. Tapi dalam keadaan hina, diburu, dicari. Dia sendiri takut untuk menyatakan pekerjaannya apa. Kalau tanya awak, pekerjaan awak apa? Perompak. Tak mungkin. Dia tidak berani menyebut di hadapan anaknya, di hadapan isterinya, di hadapan orang-orang mulia. Seorang lagi dia bekerja, bertungkus lumus, cara yang baik. Maka dia pun dapat RM1,000 juga. Maka bila ditanya, dia akan berbangga dengan pekerjaannya. Saya nelayan, saya petani, saya peniaga. Dia tak perlu sorok pekerjaannya sebab dia mulia. Dan dia juga tak perlu sorok bagaimana cara dapat duit. Saya pergi sini, saya mengairkan, saya dapat. Saya berkebun, saya jual hasil buah-buahan, saya dapat duit. Dia merasa bangga. Lihat kemuliaan. Itu belum lagi kebanggaan dengan pahala yang Allah kurniakan. Itulah dia suatu gambaran bagaimana rezeki kita dapat dengan mulia. Satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia punya urusan. Maka oleh kerana ditambak kudanya atau kenderaannya, dia minta tolong seorang hamba Allah untuk tolong jaga. Boleh tak tengok kuda saya sekejap, saya ada urusan. Maka kata orang ni, iyalah, boleh. Pasal ni pun masuk buat urusan. Bila mana selesai urusannya, maka dia nampak tali kudanya hilang. Tali kuda tu dicuri, tinggal kuda je dicuri. Lalu Sayyidina Ali tersenyum sambil berkata, bila orang tanya kenapa, aku baru bercadang untuk memberikannya duit dengan cara mulia, kan tolong jaga. Tetapi dia memilih dengan cara yang tidak baik. Dia jual tali kuda tu dengan harga 2 dirham. Laku 2 dirham atau 2 dinar. Sayyidina Ali pun memang niat nak bagi dia 2 dinar sebab dia jaga, tapi dia memilih untuk mencuri. Akhirnya bagaimana contoh seorang boleh dapat rezeki dengan kemuliaan yang Allah nak beri pada dia. Tetapi manusia bila mana dia membelakangi Allah, dia juga dapat rezeki kerana yang beri itu Allah, namun dengan cara yang hina. Maka di sini kita nak faham hakikat yang Allah sebut, nahnu qasamna bainahum
ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang agih-agihkannya. Dan bila kita sebut Allah Ta'ala agihkan, Allah tidak agihkan rezeki manusia dengan sama mengikut piawaian manusia. Sama. Tapi Allah bahagikan sesuatu dengan hikmah. Pernah satu ketika seorang imam masjid, ketika dia solat dan selesai solat dalam majlis, ada bersama dengannya seorang Arab Badui. Kalau imam tadi mengeluarkan sebakul kurma, dia kata pada Badui ini, tolong bahagi semua jemaah masjid ni kurma. Badui ni kata, awak nak suruh saya bahagi cara bahagi manusia atau bahagi Tuhan? Cara Tuhan bahagi ke cara orang bahagi? Qismatun nas am qismatur Rabb atau qismatullah? Tuan Imam nak suruh saya bagi kurma ni cara Tuhan bagi ke atau cara orang bagi? Kita bal qismatun nas, bagi cara orang bagilah. Maka dia bagi setiap jemaah 3 biji seorang. 3 biji, 3 biji, 3 biji. Akhir lebih sebakul. Nah sebakul tadi banyak, lebih lah. Bagi 3 biji. Maka dia pulangkan balik pada imam. Lalu imam marah dia. Ni banyak-banyak lagi ni. Macam mana? Dengan bila maksud imam tu kalau bagi biar habis lah. Tapi dia bagi 3 ada lebih. Dia katakan awak suruh bagi cara manusia. Kalau macam tu bagi cara Allah bagi. Cara bagi Allah bagi senang. Maka dia pun bagi yang ni banyak ni. Yang ni dia tak bagi. Yang ni dia bagi per habis. Dah selesai. Lalu orang pun ketawa dengan apa yang dia buat. Dia bagi cara Allah ya. Yang ni dia tak bagi. Yang ni dia bagi sikit. Yang ni dia bagi banyak. Penuh karung ambil. Jadi habis lah. Selesai pembahagian. Maka orang mula faham apa maksud pembahagian Badui tadi. Dia nak beritahu, nak beri kepada kita akal. Dalam pembahagian Allah itu ada akal dan kebijaksanaan. Dalam pembahagian manusia itu ada syahwat dan juga kebodohan. Kita kalau bagi, yalah saya akan bagi semua ni 3 biji seorang. Yang tidur pun saya bagi ambil 3 biji seorang. Nampak zahir adil. Tapi yang ni dia tak boleh makan kurma. Sebab dia biasa makan pineapple, nanas. Tak makan kurma dia. Jadi dia tak makan mungkin dia buat. Yang ni pula tak boleh makan banyak, sebiji je. Maka tinggal 2 biji yang mungkin dibazirkan. Yang ni pula mungkin, jadi dari sudut kita katakan kehendak berbeza. Allah Ta'ala bagi ni banyak. Yang ni Allah bagi sikit. Dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Untuk jadikan yang sedikit ini, untuk pertama, kata ulama, untuk menjadikan sesuatu itu bernilai, maka demikian Allah bagikan rezeki pada makhluk. Kalau tidak, tak akan bernilai rezeki. Bayangkan semua kaya, ada nilai tak rezeki? Mata wang tu, semua orang ada tak nilai mata wang? Bila Jepun jajah Melaya, dia cetak wang pokok pisang banyak-banyak, semua orang ada duit. Akhirnya duit tak laku. Barang mahal pada duit. Kenapa? Kerana duit je semua orang ada. Kalau Allah jadikan semua kaya, apa nilai kaya? Tak ada nilai kaya. Dan tidak ada bantu-membantu antara manusia. Bukan tak ada pahala. Bila Allah jadikan semua sihat, apa nilai sihat tu bila semua orang sihat? Tapi bila sebahagiannya sakit, lalu kita tahu nilai sihat. Allah jadikan semua kuat, maka apa nilainya kuat kalau semua kuat? Dijadikan sebahagiannya lemah, sebahagiannya sekian. Maka ini menjadikan manusia saling bantu-membantu. Jadi kalau kita lihat pembahagian Allah ini dengan hikmah dan kebijaksanaan. Allah tak bagi macam kita kata, kena adil lah sama. Tak. Sama bukan semestinya adil. Sama bukan semestinya adil. Kadang-kadang kita buat pembaziran dengan pembagian yang sama, rata dengan fikiran kita. Lihat bagaimana Allah bagi. Dan setiap orang ada waktu dia. Ada orang masa ni dia kaya, esok lusa miskin. Ada orang pula masa ni miskin, esok lusa kaya. Kerana pembahagian itu berdasarkan waktu Allah. Ada orang dia kahwin 5 tahun tak dapat anak lagi, lepas 6 tahun baru dapat.
Ada orang kahwin tu dapat anak. Ada orang tu dapat anak, orang panggil bunting pelamin. Kahwin setahun dapat anak. Yang ni 5 tahun belum dapat. Tapi natijah terakhirnya mereka sama-sama punya zuriat. Mengikut waktu Allah, bukan waktu mereka. Kerana itulah manusia bila faham tentang pembahagian Allah, mereka akan tenang, mereka akan sabar. Bahkan mereka akan jadi lebih bijak. Dan sesuatu itu lebih bernilai. Tuan-tuan, nikmat Allah ni kita tak rasa nilai bila dia tu datang tanpa berhenti. Bila Allah hentikan seketika, barulah kita tahu nikmat dia, nilainya. Kita mak ayah kita, kadang-kadang kita tak nampak pun nilai mak ayah kita. Bila dia mati, kita pun nampak nilai dia. Andai kata dia tu hidup sampai 70-80 tahun, mungkin dia menjadi suatu kebosanan bagi sebahagian anak. Mungkin akhir Allah matikan, lalu kita bercerita tentang kerinduan, kasih sayang. Andainya mak ayah kita hidup kembali. Ya Allah jadikan benda itu supaya nilai kasih sayang anak itu terus ada. Kerana sebenarnya yang perlu ada pada anak-anak ialah kasih sayang yang berterusan. Bukan mak ayah tu kena berterusan ada. Kasih sayang berterusan. Atau bila mak ayah dia mati, kasih sayang dia ada. Yang menjadi sebab dia mendoakan kebaikan ibu ayah dia. Sama juga kita tak tahu nilai kawan sehingga kawan tu hilang. Lalu kita pun tahu, oh ini nilai kawan. Demikian Allah jadikan siap sesuatu tadi dengan tempoh dan waktunya. Dan inilah pembahagian Allah. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membahagi-bahagikan rahmat Allah? Allah tak sebut rezeki, rahmat. Kerana dalam rezeki itu ada rahmat Allah. Dalam rezeki itu ada rahmat Allah. Allahumma illa, melainkan orang-orang yang menolak rahmat Allah. Dengan cara dia tak pernah bersabar dalam menunggu rezeki Allah. Bahkan waktu mana dapat, dia belanjakan pula pada jalan yang haram, pada jalan yang dimurkai. Bahkan bila mana dia dapat, dia berbangga dan sombong pula. Bahkan bila mana dia dapat, dia menghina manusia. Maka orang ni, dia tak akan dapat rahmat Allah dalam rezekinya, dia cuma dapat rezeki. Tapi orang yang Allah sayang ni, Allah beri dia rahmat Allah, maka dalam rezekinya menjadikan dia makin kuat mentaati Allah dan bersyukur dengannya. Dalam rezekinya dia membantu dan memberi manfaat pada manusia. Dalam rezekinya dia tak pernah berbangga, jauh sekali menghina orang lain. Maka itulah rahmat Allah. Sebab itu perhatikan, bila kita mendapat rezeki, kerana setiap rezeki dibalut dengan rahmat Allah. Tapi balutan ini akan tertanggal. Suatu yang dibalut, di wrapping dengan baik. Maka setiap Allah beri kita rezeki, tak kira kesihatan, anak, harta, pangkat, pengaruh dan lain-lain Allah bagi. Bersama rezeki itu ada rahmat Allah, kasih sayang Allah pada hamba-Nya. Kerana kita tak akan beri sesuatu melainkan orang kita sayang dan orang kita suka. Paling tidak pun kita simpati. Dalam makna simpati itu ada sedikit rasa sayang kita. Tuan-tuan tengok orang susah, jual kepek tepi jalan gitu, tuan-tuan keluarkan duit. Kenapa? Simpati. Tapi dalam simpati, tuan-tuan ada sedikit sayang pada dia. Bagaimana dia tak ada respon yang tak baik. Bila dia respon baik, kita makin sayang dia. Mungkin kita akan kata, lepas ni saya akan bagi awak setiap bulan. Daripada mula kita bagi sekali, kita berniat nak bagi setiap bulan. Kerana kita makin sayang pada dia, suka. Dia doakan lagi pada kita, terima kasih Haji, panjang umur. Kalau boleh, saya nak bagi isteri awak sekali dan anak-anak awak sekali. Maka dia makin bercambah. Baik, rezeki dibalut dengan rahmat Allah. Bila datang kepada kita, lalu dengan segala rezeki, baik saya sebut kesihatan, pangkat, harta, pengaruh, apa pun yang kita dapat, lalu kita bersyukur pada Allah, maka rahmat Allah itu makin kuat. Kelima, pertama syukur. Dan kita redha dengan pembahagian Allah. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irda bima qasamallahu laka takun a'badan nas, takun aghnan nas. Redha dengan apa yang Allah beri pada kamu, Allah akan angkat kamu jadi orang paling kaya sekali. Tahu orang paling kaya sekali siapa? Yang redha dengan pembahagian Allah. Kaya tu paling kaya sekali. Walaupun kita cerita kaya tu bilioner, kita kaya tentang triliuner, kaya tentang kelompok-kelompok ini, kaya sebenarnya ialah orang yang redha dengan pembahagian Allah. Ini kaya.
Ini benar-benar menikmati hidupnya dari awal mula sampai akhir. Yang namanya kaya dengan angka belum tentu kaya. Jiwanya meronta. Semua yang ada di sini dia tak pernah rasa bahagia. Dia takut dengan banyak perkara. Banyak perkara dia takut. Dia tak pernah aman. Ini yang kaya dengan pembagian Allah. Baik, bila seorang bersyukur, kemudian dia redha dengan pembagian Allah, kemudian digunakannya pada ketaatan pada Allah untuk dirinya atau orang lain, dan kemudian dijadikan harta itu sebagai sebab untuk menanamkan cinta manusia kepada Allah. Setiap kali dia beri pada orang, dia kata ini rezeki dari Allah. Dia promo Allah. Ini produk ni daripada Allah. Promo kita angkat. Maka Allah Ta'ala makin nak beri pada kita. Sebab saya tak kata ini rezeki saya. Saya bagi ni. Allah bagi. Saya tangan amanah. Yadul amanah. Saya yadul wakalah. Tangan wakil. Yang beri ni Allah, bukan saya. Melalui saya. Ya. Melalui ilham yang Allah beri pada saya. Selagi mana kita promo Allah dalam pembahagian setiap rezeki kita. Hadzal mal malullah. Harta ni harta Allah, bukan harta saya. Maka selagi itu Allah tambah keberkatan. Sebab itu orang beriman, dia dapat sikit. Dia umpama benih, lalu menumbuhkan pokok yang rimbun, yang subur, yang buahnya lebat. Hanya satu benih. Dia bermula cerita satu benih. Tapi dia mengeluarkan pokok, menumbuhkan pokok yang rimbun, yang rendang, yang lebat buahnya, yang beri manfaat pada semua. Dengan teduhannya, dengan buah-buahannya, dengan keindahannya. Itulah rezeki orang yang benar-benar taat pada Allah, orang mulia. Tapi orang yang diberi rezeki, Allah uji. Allah datangkannya dengan rahmat. Apakah dia bersyukur atau tidak? Dia tak syukur, dia kufur. Kemudian dia rasa tak cukup pula. Tak cukup ni, tak cukup. Maka datang rasa marahnya dengan pembahagian Allah. Sebab dia kata tak cukup. Yang sepatut disebut alhamdulillah. Kemudian dia merasa cukup, tapi tidak ada perasaan ni tadi. Akhirnya dia membelanjakan pada jalan maksiat dan merosakkan hubungannya dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Sebab wang yang haram tidak boleh membina hubungan manusia. Walau bagaimanapun indah ia disulam, dia diatur, tak boleh. Kerana Allah tak akan jadikan kecintaan sama manusia dengan cara yang haram. Sebab yang meletakkan kasih sayang tu Allah. Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Walakin Allah allafa bainahum." Kalau kamu belanjakan semua harta dalam dunia untuk jinakkan hati manusia, kamu tak boleh jinakkan dia. Kerana Allah yang jinakkan. Sebab tu kalau kita tengok, orang yang paling disayangi oleh orang siapa? Siapa yang paling disayangi oleh orang? Orang yang menunjukkan akhlak yang paling baik, ketaatan, kepatuhan kepada Allah paling baik, dia paling disayangi. Ambil contoh mudah, Nabi-Nabi alaihissalam dan secara khusus Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasulullah beri pada semua makhluk dengan duit? Jawapan tidak. Ketakwaan Rasulullah yang menjadikan semua orang sayang Rasulullah, walaupun kita tak pernah jumpa Nabi 1400 tahun. Kita menyayangi Nabi SAW. Ada orang kaya, dia mungkin dicintai oleh zamannya sahaja, zaman lain tak akan cinta dia. Atau pada kelompok orang yang dapat. Pun begitu, yang kelompok dapat mungkin marah juga dia. Akhirnya dia sendiri tak jumpa orang yang disayangi. Dia tak jumpa siapa yang disayangi. Barangkali sekaya-kaya manusia mungkin punya 2 orang je kawan. Barangkali 3 orang kawan. Mungkin kawan paling rapat isterinya. Isterinya pun diceraikan. Maka apakah dia masih punya kawan? Ni dah kaya, dah jadi orang paling kaya di dunia, last kali bercerai dengan isteri dia. Tapi kalau isterinya pun tak dipercayai, maka siapa lagi dipercayai? Maka dia tidak ada orang dipercayai. Maka ini rahmat Allah di sebalik pembahagian. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, pilihlah kamu nak jalan mulia dapat rezeki atau jalan hina. Tentang kita solat, kita akan dapat rezeki yang sama. Yang tak solat pun dia akan dapat, tapi dapat dengan kehinaan dan tanggungjawab serta azab. Tentang kita tinggalkan rasuah, kita juga dapat rezeki kita. Yang rasuah pun dia dapat rezeki dia, tapi dengan kemurkaan, dengan laknat, dengan dihilangkan segala keberkatan. Jadi manusia ada pilihan di hadapannya, sebagaimana Allah sebut, wa hadainahu najdain. Kami tunjukkan pada mereka 2 jalan. Kami tunjukkan setiap benda yang ada depan kita, Allah tunjuk 2 jalan.
Jalan yang Allah redha, jalan yang Allah murka. Semua benda dalam hidup kita. Kan tu setiap kali kita nak beri keputusan, keputusan kita ada dua. Memang keputusan yang mendapat redha Allah atau sebaliknya. Maka sila nilai keputusan. Keputusan yang dekat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran dan hadisnya, maka diredai. Yang jauh, maka dimurkai. Oh, saya tak tahu nak nilai. Maka tanya orang dekat dengan Allah. Fas'alu ahla dzik in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir. Tanya para ulama. Jalan mana? Kita nak pilih isteri. Ada dua. Cara pilih yang Allah murka atau cara pilih yang Allah redha. Lalu kita memilih agamanya, maka itu cara yang Allah redha. Kerana itu yang Allah suruh. Atau seorang memilih bukan kerana agama, biarlah agamanya hancur asalkan dia ada harta kekayaan. Akhir lihat bagaimana kehancuran dia. Atau dia pilih kerana cantik dan lihat bagaimana kesudahan dia. Atau ramai mana orang memilih dengan pilihan mereka, maka akhirnya pilihan tu tak tepat, tak macam dia nak. Allahumma illa, melainkan dia bertaubat kerana silap pilihnya dan melakukan islah, maka Allah memperbaiki mereka. Allah perbaiki mereka. Sebab betul saya dulu pilih sebab lain, bukan sebab agama. Even saya tahu dia tak solat, dia tak tutup aurat, dia judi, dia minum arak. Tapi kami saling islah, memperbaiki diri, supaya kami benar-benar kembali kepada fitrah. Maka orang ni Allah akan islahkan balik dia. In yuridul islah yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka inginkan islah, pembaikian, Allah akan beri taufik pada dua-dua sekali. Si isteri mengaku bang saya salah, suami kata bang saya salah, kita dah jauh dari Allah, kita kena baiki diri kita. Maka dua-dua ini Allah taufikkan dia, satukan balik dengan agama. Maka dia bersatu. Sebagaimana macam dia mula-mula kahwin, dia pilih dengan agama. Walaupun dia mula-mula pilih bukan kerana agama, tapi lama-kelamaan Allah jadikan agama juga. Kerana ada ni islah, pembaikian. Oleh kerana itu setiap keputusan kita buat, tetap depan kita dua jalan. Kita tengok apa yang paling dekat dengan redha Allah. Sebab saya tak berhenti nak beri keputusan. Lihat sesuatu yang menyalahi nafsu kamu. Kerana kebenaran selalu perkara yang menyalahi nafsu kita. Kalau saya tak tahu, tak reti ni, apa yang menyalahi nafsu kita? Apa yang sama dengan nafsu jangan diikut. Kerana nafsu sentiasa menyuruh ke arah kejahatan. Inna nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahimah rabbi. Nafsu itu memang menyuruh ke arah kejahatan, melainkan yang dipelihara oleh Allah. Umumnya kita dalam buat keputusan berdasarkan nafsu kita lah. Sebab itu setiap benda kita nak putuskan, lihat dia cuma ada dua jalan depan kita. Maka pilihlah jalan yang mana yang baik. Kalau kita nak kekalkan rahmat Allah dalam setiap pemberian kita, Allah beri kita anak, Allah beri kita cucu, Allah beri kita adik-beradik, Allah beri kita sahabat. Maka kalau kita letakkan pada ketaatan pada Allah, Allah rahmat semua benda ni. Sahabat yang dirahmati, anak pinak yang dirahmati, keluarga yang dirahmati Allah. Sebab itu jangan sampai Allah Ta'ala hanya beri rezeki, bukan beri rahmat. Kalau Allah beri rahmat kepada kita, maka Allah Ta'ala akan jaga agama kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang munafik, kalau depan orang dia tunjuk baik, tetapi kalau sekiranya dia bersendirian, buruk perangai dia. Kata Syekh, celaka engkau kalau benar teguh imanmu, nescaya kamu akan melihat Allah dan setiap tindak tandukmu, tingkah lakumu, lalu kamu akan malu pada Allah. Bila Syekh Abdul Qadir sebut pertama orang munafik, orang munafik perangai ni macam ni, depan orang tunjuk baik, belakang orang jahanam. Dan kamu, seolah Syekh Abdul Qadir nak beritahu, kalau kamu buat macam tu, persis kamu macam sifat munafik. Kamu tidak malu dengan Allah. Bila mana kamu bersendirian, bila mana kamu tidak berada di hadapan manusia, bukan dalam pandangan manusia, maka kamu tidak mempedulikan hukum Allah. Kalau benar kamu ini hamba Allah, kamu sentiasa menjaga muraqabatullah. Apa maksud muraqabatullah? Itu kamu mengetahui bahawa Allah sentiasa memerhatikan kamu. Kata ulama, muraqabatullah pada tiga perkara. Muraqabah, kita rasa kita diperhatikan. Yang pertama ialah muraqabatullah fi ta'atihi al-amal bil amal. Bahawa setiap kali kita rasa muraqabatullah, maka ia mendorong kita sentiasa beramal ibadat.
Jadi muraqabah dalam amalan itu jadikan kita takkan pernah tinggal amalan kita, solat fardu kita ke, tutup aurat kita. Sebab dalam atas nama muraqabatullah, dalam ketaatan padanya ialah kita beramal semuanya. Seorang kalau kita tengok dia tak pernah tinggal perintah Allah, dia ialah orang yang takut kepada pandangan Allah, muraqabatullah. Lepas tu dia tak perlu sibuk macam mana pun, time solat dia solat. Bagaimanapun persepsi orang pada dia, dia tutup aurat. Orang kata dia jakung ke orang kampung, saya tutup aurat. Ini muraqabatullah. Dia tak ambil kira apa manusia cakap dan kata. Sebab bagi dia perlu menjalankan perintah Allah. Maka siapa pun kita tengok dia membangunkan perintah Allah, orang ni ada muraqabatullah dalam ketaatan. Yang kedua ialah muraqabatullah dalam maksiat. Tanda seorang itu benar-benar merasakan muraqabatullah, Allah perhati dia dalam maksiat, dia tinggalkan maksiat. Ruang-ruang maksiat, maka dia tinggalkan. Dia tak akan menghampiri atau mendekatinya. Maka orang ni muraqabatullah. Kita tengok, Masya Allah, dia tak pernah terbabit dengan zina. Tak ada pula dia nak pergi rumah-rumah atau tempat-tempat zina. Tak ada. Dia tak terbabit dengan judi. Tak ada pula dia nak pergi dekat-dekat tempat judi ni. Dia tak terbabit dengan benda-benda yang berkait dengan ribawi. Tak ada pula dia terlibat dengan hal-hal ribawi. Baik pelaburannya, baik pinjaman dia, semua benda. Dia ada muraqabatullah, dia tak nak. Pinjaman riba saya tak nak. Setiap kali dia berhadapan dengan maksiat yang Allah larang, kita dapati dia jauh. Maka orang ni ada muraqabatullah. Dan orang ni benar-benar mempraktikkan muraqabatullah. Apa tu muraqabatullah? Allah perhati dia. Sebab itu alhamdulillah bila kita tidak cenderung buat jahat. Walau kita tahu tempat dia, dan kita tahu waktunya, dan kita tahu akses dan peluang dia, saya tak nak buat. Saya tahu bila kedai judi buka, saya tahu ni hadiah nombor 1 berapa misalnya, tapi saya tak fikir nak buat. Saya tahu mana tempat pelacurnya, saya tahu siapa pelacur main lawa di situ, saya tahu, tapi saya tak nak buat. Itu tanda muraqabatullah. Dia tidak mendekati pada perkara yang dilarang. Yang ketiga, muraqabatullah di dalam cita-cita dan juga lintasan hatinya. Dalam hatinya dia tak pernah berazam benda buruk, sebab dia tahu Allah berhati. Tak pernah berazam nak mencuri ke, dia pernah cita-cita nak belasah orang, nak bunuh orang. Dia pernah bercita-cita nak berzina ke, cita-cita nak minum arak ke, bercita-cita nak rasuah ke. Maksudnya keinginan dia tak ada. Setiap kali datang keinginan tadi ditolak. Astaghfirullahaladzim, nak fikir bukan-bukan pula kita ni. Kenapa duk fikir bukan-bukan? Ya, kadang-kadang bila kita bersendirian, kita kan seronok membina imajinasi. Fikir. Imajinasi kita macam-macam. Fikir kalau kita kaya, kalau kita ada kuasa, kalau kita ada peluang itu, peluang ini. Manusia memang suka berfantasi dan berimajinasi. Itu memang perangai kita. Itu bukan perangai binatang. Binatang dia tak ada berfantasi, nanti tahun depan nak ada apa lah, kambing terpenuh. Lepas nak dia apa, kena sembelih ke, kena bela lagi. Kambing tak pernah fikir. Kambing atau binatang tak pernah berimajinasi dan tidak pernah berfantasi. Mereka ikut sunnatullah dengan tenang. Sampai masa dia sembelih. Sebab tu ayam dia tengok kawan dia kena sembelih, dia tak ada pula takut, dia tenang. Sebab dia tak ada imajinasi. Dia tak kata lepas ni aku pula kot. Kalau dia fikir macam tu, dia dah melompat keluar. Ni sekawang ayam ni disembelih satu persatu. Seekor pun tak lagi. Tak ada pun. Kambing tengok setiap tahun musim korban orang ambil. Tak ada pun yang lari daripada kandang. Lari tak balik-balik. Takut. Lari. Ambil tiket kapal terbang, naik kapal terbang lagi. Tiket kapal ke lari belakang ni. Banyak mana kambing dilaporkan hilang lari. Yang dilarikan orang banyak. Yang dilari sini tak ada. Dia tetap pulang ke kandang di mana kawan-kawannya ramai disembelih. Kenapa? Dia tak ada imajinasi. Dia tak ada fantasi. Kita ada. Imajinasi, fantasi kita terkesan dengan orang. Kita dengar je orang sakit, kita pun mula takut diri kita, mula hati-hati. Kita dengar je orang aksiden, kita pun berhati-hati. Apa pun cek aksiden, tayar dia botak, kita cepat-cepat cek tayar kita, botak ke tak botak, tukar belaka. Kenapa? Kita berimajinasi. Kalau kena kat aku, kita berfantasi. Orang yang benar-benar ada muraqabatullah, waktu dia nak imajinasi pun, dia nak berfantasi pun, dia hati-hati. Jangan sampai dia ada border dia,
dia ada sempadan hudud dia, jangan sampai dia melampaui. Jangan sampai dia terfikir benda-benda yang tidak baik. Fikir benda tak baik, kita fikir nak bunuh diri ke, tak baik. Ada seorang hamba Allah kata, saya ni kalau tak ingat saya Islam, saya dah bunuh diri. Saya kata, tak, awak tak cakap macam tu. Bila datang perasaan macam tu, awak kena istighfar. Even kita lafaz pun tidak. Saya fikir ni sebab saya orang Islam. Kalau saya bukan orang Islam, saya dah bunuh diri. Kenapa pula fikir kalau saya bukan orang Islam? Sesudah Allah beri kita Islam, kita nak beri dalam andaian pun kita tak berani. Dalam andaian, kalau saya bukan Islam, saya dah minum arak ni, kenapa orang letak benda tu? Apakah orang rasa mulia dengan apa yang kita cuba letakkan diri kita? Contoh, saya tak andai pun tak nak. Kalau tak ada kalau, dalam kejahatan saya tak nak buat. Sebab tu dalam diri kita, tuan-tuan, kalau ada benda-benda macam tu, kita cepat-cepat istighfar. Sebab hamun ini dia macam benih juga. Seorang yang dia berfikir sesuatu yang tak baik, dia sedang menyemai benih kejahatan. Sampai masa benda tu akan berlaku. Saya ni kalau ada duit, saya berjudi sekali-kali, kena kaya saya ni. Dalam fikiran dia duduk fikir nak berjudi je. Dia tak buat. Kalau saya berjudi kaya, tiba-tiba Allah uji dia kesempitan wang, maka dia buat. Benar dia buat. Dia kata saya ni, dia fikir tentang zina sebagai contoh. Tiba-tiba Allah uji dia dengan peluang, akhirnya dia berzina. Sebab benda tu sudah dibisikkan sebelum itu. Tuan-tuan, benda yang kita pernah bisikkan dalam diri kita untuk buat jahat, dia akan berlaku satu hari nanti. Sebab tu jangan bisik diri kita, jangan biarkan bisikan-bisikan buruk, kerana kita tahu Allah sedang memerhatikan kita. Oleh sebab itu muraqabah ini penting. Dan orang munafik tidak ada muraqabah ini. Tuan-tuan, yang menjadikan seorang benar-benar boleh patuh pada syariat, boleh menjauhi suatu syahwat. Kenapa? Apakah sifat yang orang ni ada sampai mereka benar-benar sama keadaan mereka depan orang atau belakang orang? Sama ketaatan mereka walau berubah keadaan mereka miskin, kaya, sakit, demam, sihat atau tidak. Sama. Ada orang kita lihat bagaimana dia konsisten dalam ketaatan pada Allah tanpa perubahan dirinya menjejaskannya. Dia sakit macam tu, dia sihat macam tu. Dia lapang macam tu, dia sibuk macam tu. Dia sama, mengingati Allah. Walau mungkin caranya agak beza. Dia sibuk sangat, dia tak sempat solat di masjid, di surau, dia solat di mana-mana tempat. Tapi dia tak akan tinggal solat, walau mungkin kaifiat itu berbeza sedikit. Dia sakit, dia mungkin solat duduk. Maka orang macam ni ialah orang punya kekuatan. Orang yang macam inilah yang benar-benar mampu mengikuti syariat dalam semua keadaan. Kata ulama, mereka yang kita nampak kuat dalam beragama, kuat dalam menjaga perintah Allah Ta'ala, kerana mereka ada dua sifat utama dalam diri mereka. Yang pertama ialah sifat as-sidqu, memang mereka benar dengan Allah, mereka bukan bohong, benar. Yang kedua, mereka ada sifat al-ikhlasu, ikhlas. Orang yang ada sifat as-sidqu dan ikhlas, ini asal kepada semua kebaikan yang ada dalam dirinya. Kata ulama, dengan sebab sifat benar dia, benar, maka akan daripada benar tu akan turun cabang-cabang kebaikan yang lain. Yang pertama, daripada sifat benar akan lahirlah sifat sabar dia. Yang kedua, akan lahirlah sifat qanaahnya. Apa itu qanaah? Cukup. Dengan sebab benar dia. Yang ketiga, akan lahirlah sifat zuhudnya. Zuhud, dia tahu nilai dunia, dia tahu nilai akhirat. Yang keempat, akan lahirlah sifat redanya. Reda dengan apa pun, hukum, hakam, qada Allah Ta'ala. Dan seterusnya, yang kelima, akan lahir sifat uns, tenang dia. Tenang, gembira dia. Dia akan tenang, dia gembira. Yang tu yang kita duk cari, yang tu yang kita buru, tenang. Siapa pun atas dunia ini dia cari tenang. Walaupun perut kita kenyang, tak tenang, kita tak akan rasa nikmat kenyang tadi. Semua nikmat akan hilang rasanya bila kita tak tenang. Al-uns atau istiqnas. Al-uns, dia rasa tenang. Dengan apa yang kita buat, tenang. Kita tak rasa huru-hara dalam diri kita. Manakala daripada sifat ikhlas, kalau kita ikhlas pula, dia akan lahir cabang-cabang sifat-sifat yang
dia memang menumpang pada pokok keikhlasan, ranting-rantingnya, daun-daunnya. Itu yang pertama ialah sifat yakin dia. Hanya orang ikhlas yang yakin. Orang yang tak ikhlas dia tak yakin. Yakin ini daripada orang yang ikhlas pada Allah. Yang kedua akan lain sifat takut dia. Takut dia akan datang bila mana dia ikhlas. Sebab ikhlas ni dia punya cabang-cabang sifat. Cabang-cabang sifat. Orang ni yakin, orang ni kita katakan takut. Kemudian lahir pula sifat mahabbah, sayang. Yang ketiga lahir daripada ikhlas sifat sayang. Yang keempat lahirnya sifat ijlal, membesarkan. Yang kelima lahirnya sifat malu, al-haya. Dan yang keenam atas sekali lahirnya sifat at-ta'zim, mengagungkan. Mengagungkan. Daripada dua sifat ini, yang kata ulama, nak tengok kenapa orang tu mampu istiqamah dalam agama, kuat dalam agama, ni mati dalam ketaatan pada Allah, benar-benar bersih dirinya daripada munafik. Dia depan orang ke, belakang orang ke, dipuji ke, dikeji ke, dia sihat ke, dia sakit ke, dia sibuk ke, dia senang ke, dia kaya ke, dia miskin, sama. Hampir kita tak nampak mana beza dia. Dulu dia kaya, dia duduk depan. Sekarang dia miskin, dia duduk depan. Apa beza? Tak ada beza. Dulu dia sakit, macam ni ibadat. Waktu dia sihat dulu pun macam ni ibadat. Dulu dia sibuk, macam ni ketaatan dia. Kita tetap boleh jumpa dia dalam ketaatan. Cuma rutinnya agak sibuk, tapi dia masih berada di mana tempat dia patut berada. Solat Jumaat dia ada. Sibuk bukan tak sibuk. Kadang-kadang ramai orang tak sibuk, Jumaat pun tak ada. Tak sibuk. Free. Tak ada kerja. Tapi apakah dia boleh pergi Jumaat awal? Tak boleh juga. Jadi isunya bukan cerita awak ni sibuk tak sibuk, jiwa awak. Yang tak ada kerja tak pergi kat masjid awal. Bukan kata tak pergi masjid awal, tak pergi terus mungkin. Ada yang sibuk, dia boleh pergi masjid. Ibu awal. Dan ini menunjukkan orang ni dia tak berubah hal dia. Dia panggil ahwal dia. Orang yang tidak berubah ahwal kerana Allah jaga dia. Macam mana pun dia berubah dari sudut jawatan ke, dia berubah, ahwalnya tak berubah. Keadaan dirinya dengan Allah tak berubah dengan cara apa pun. Maka kita dah sebut dengan, sebab dia ada dua sifat, as-sidqu wal ikhlas. Dia memang benar. Sebab itu Nabi SAW menyebut bila seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, bukan aku berperang kerana untuk dapat harta rampasan perang. Aku berperang untuk mati syahid. Lalu ditunjukkan isyarat di sini, supaya dia dipanah. Lalu Nabi SAW menyatakan, kalau kau benar dengan Allah, Allah benar dengan kamu. Benar. Maka benar dalam perang Uhud, dia mati macam dia sebut. Ditunjuk sini, di istilah panah tu kena kat dia. Dan dia gugur syahid. Lalu kata Rasulullah, benar dia. Maka Allah benarkan dia. Sadaqallah wa yusaddiqullah. Dia benar dengan Allah, maka Allah benarkan dia dengan Allah. Ini orang yang benar-benar dia ada sifat benar. Tapi tuan-tuan sekalian, bila kita cerita orang yang ahwalnya macam ni, maka dia ada sifat. Pertama, kita kata dia ada benar, kemudian dia ada ikhlas. Dan dalam benar dia tadi, kita katakan bahawa as-sidqu tadi, dia mesti benar pada tiga keadaan, tiga perkara utama. Yang pertama kata ulama, benar hatinya dengan meyakini keimanan pada Allah. Ini orang ada benar. Yang kedua, benar niatnya waktu dia beramal ibadat. Dan yang ketiga, benar lafaznya waktu dia bertutur, dan berkata-kata. Jadi orang kata benar-benar kat mana? Dia kalau cakap benar. Kita boleh beza gurauan dengan benar dia. Tapi seorang kita tak boleh beza benar, gurauan atau sungguh, maka orang ni bahaya. Okay, kita memang dalam hidup gurau. Tapi biar orang tahu antara gurau dengan benar kita ada beza. Orang nampak. Tapi kalau orang dah tak boleh bezakan, maka bahaya. Kita kerjanya pelawak. Kerjanya tukang buat orang ketawa. Dan pelakon-pelakon misalnya. Sehingga orang tak tahu dia ni benar ke bohong. Waktu dia bercakap, kita confuse ni maklumat ni betul ke salah, sebab berbohongnya juga banyak. Tapi mungkin dia nak cakap benar, tapi dia tak dapat beza lagi, maka orang dia dah out, keluar daripada kelompok benar. Sebab orang yang benar paling minimum, seorang dapat bezakan antara gurauan dia dengan percakapan benar. Ini paling minimum. Dan paling tinggi, orang ni tak gurau.
melainkan benar. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Wallahi inni la amzah wala aqulu illa haqq. Aku bergurau tapi aku cakap betul. Aku cakap betul. Ini martabat tertinggi. Dalam gurauannya kita tahu dia gurau tapi dia tak bohong. Tetap benar. Jadi kita tuan-tuan jangan sampai kita kalau suka gurau sekalipun, jangan sampai orang tak dapat beza benda benar dengan salah kita. Jangan. Sampai kita terpaksa bersumpah untuk kata ni betul. Demi Allah. Ya awak ni cakap betul ke tak ni? Demi Allah. Tentang kita orang yang sifat benar, dia tak perlu bersumpah. Dengan dia cakap, kalau dia cakap satu perkataan, orang tahu dia akan buat. Kata bila kita tengok pejuang Hamas, apa hebatnya Hamas di mata Yahudi? Bukan kerana senjata dia, bukan kerana taktikal perang, bukan semua benda tu. Kata seorang menteri kanan, waktu saya tengok temu ramah dia, dia kata yang menjadikan kami kagum dengan Hamas sebab mereka cakap benar. Andai kata satu letupan berlaku, mereka kata bukan mereka buat, memang bukan mereka buat. Andai kata mereka buat, mereka akan kata kami buat. Mereka tak, even dengan musuh, mereka tak confusekan musuh. Betul kami buat. Akhirnya musuh tahu apa yang dikehendaki oleh Hamas. Kalau Hamas bangkang satu benda, dia nak bom, dia bom, dan dia kata saya buat. Sebab itu setiap tindakan dibimbang, takut Hamas marah. Dia akan cakap betul, saya akan serang sekarang, saya akan serang. Dia tak akan berbohong. Sehingga musuh pun tahu orang ni cakap benar. Kami kalau pertuturan ini daripada mereka, kami tahu benar. Berarti kami akan letup sekian-sekian hari, betul. Mereka tahu kerahkan semua benda. Kerana golongan ini tak pernah April Fool. Tak pernah April Fool kan orang. Mereka di medan kebenaran dengan Allah. Sebab kita dapati siapa pun yang benar dengan Allah, dia takkan rasa lazat bercakap sesuatu yang tidak benar. Melainkan Allah ilhamkan dan kuatkan dia. Even dalam bergurau, dia pun jadi betul juga bergurau. Ini sifat pada Nabi kita. Tuan-tuan, kalau orang dapat beza gurau dengan betul tu, okey lah. Aku tahu dia gurau bukan betul. Tapi kalau kita boleh jadi, angkat lagi kita punya keadaan. Sehingga kita dapat bercakap benar dengan lebih kuat. Maka itu lebih baik. Hadari, kata ulama, hadari maknanya hati-hati. Jangan kita setiap kali nak bercakap sesuatu terpaksa bersumpah untuk orang percaya. Si kita kata betul ke awak ni? Demi Allah wallahi wa billahi wa tallahi, habis sumpah. Last sekali sumpah pun bohong juga. Awak ni sumpah pun bohong. Akhirnya macam mana orang nak berurusan dengan kita kalau kita tidak ada perkataan benar? Ini as-sidqu fil lafz ataupun as-sidqu fil kalam, benar dalam perkataan. Jadi orang-orang yang kita sebut tentang bagaimana sifat mereka yang benar-benar menjaga diri daripada segala nifak munafik, yang benar-benar tunduk. Baik, kita dah sebut tadi bagaimana orang benar dia ada beberapa sifat utama. Kerana benar dia akan sabar. Kerana dia benar dengan Allah, dia akan ada qanaah, cukup. Kerana benar dengan Allah, dia akan ada zuhud. Kerana zuhud tidak dibina dengan kepalsuan munafik. Ya, orang munafik boleh pura-pura zuhud, hakikatnya tidak. Mereka pencinta dunia. Dengan benar akan membina sifat ketenangan. Siapa pun benar dia tenang. Kerana kalau kita bohong, kita tak tenang. Kalau benar, kita tenang. Kita akan rasa bahagia. Dan siapa pun yang bersifat benar, dia akan ada sifat redha. Pada para ulama' kita katakan mendetaili benda itu. Ya, kita sebut seringkas. Semoga ada ruang untuk kita terangkan lebih detail. Itu dengan sifat benar, lahir sifat sabar. Dan sabar tidak akan sempurna melainkan kerana 3 perkara. Yang pertama, dia mampu sabar dalam melakukan maksiat pada Allah. Dia sabar diri dia, jangan buat maksiat pada Allah. Maka orang ni betul-betul sabar. Waktu Allah uji dia dengan maksiat, nak buat tak nak buat, kamu terdesak ni, ini rasuah, duit tak ada, ni dah masuk akhir bulan ni, duit tak cukup, gajinya tak cukup, tapi dia mampu sabarkan diri, jangan, ini haram. Maka dia benar-benar orang sabar. Yang kedua, sabar dia dalam ikut perintah Allah. Allah suruh solat, Allah suruh itu, dia buat. Allah suruh keluar zakat, dia buat. Ini orang sabar. Sebab itu siapa pun tuan-tuan tengok yang sedang melaksanakan perintah Allah, mereka ada sifat sabar. Sebab mereka dapat laksanakan perintah Allah. Ramai orang tak sabar, lalu mereka tak buat perintah Allah. Ya, sebahagian perintah Allah itu ada masyaqqah, kesusahan. Dah kita nak ambil wuduk, nak bangun subuh,
Kita nak duduk baca Quran, nak berzikir, ada masyakkah. Nak duduk majlis ilmu, ada masyakkah. Sebab dia tak, bukan kerana benda tu berat secara fizikal, bukan. Nafsu kita. Kita tuan-tuan kalau lepas subuh duduk termenung kat taman bunga tu boleh, 8 jam boleh. Kita tuan-tuan lepas subuh pergi jogging berkilometer boleh, sebab dia menyamai nafsu. Ibadat ni yang jadi masyakkahnya bukan sebab berat. Ibadat tu tak berat, nafsu tu berat. Tuan-tuan, kita duduk termenung tepi jalan boleh 3 jam 4 jam. Order air segelas, termenung kat situ boleh sampai tutup kedai. Tapi nak duduk dalam majlis ilmu setengah jam, dia rasa macam-macam hujan, sakit perut datang, pening kepala datang, tiba-tiba rasa macam sakit jantung pula, cek jantung. Kemudian rasa macam semua benda rasa ni datang belaka, rasa macam sibuk lah, macam ada kerja ni. Tu mana-mana fikir kerja apa nak buat. Lihat nafsu kita terus mendesak kita, jangan. Tuan-tuan solat 2 rakaat, nafsu cakap apa? Cepat sikit solat ni, kamu ada urusan itu, urusan ini. Start Allahu Akbar, gatal sana gatal sini. Kalau orang pergi umrah, pergi haji, dia nampak kita sebelum pakai ihram tak fikir nak garuk kepala. Pakai ihram niat je, nawaitu umrata wa ahramtu billahi ta'ala, gatal. Allah kata dah, tahu dah tangan ni, rasa nak keruk janggut ni, semua rasa. Lihat bagaimana nafsu dia terbeban, maka dia bereaksi dalam badan. Sebab nafsu ni kita tak mampu tunduk sepenuhnya. Kalau kita benar tundukkan nafsu, maka dia bertukar menjadi gembira. Tu ada orang buat ibadat gembira, seronok. Dia baca Quran seronok, dia tak kira berapa jam, berapa minit dia habiskan, dia seronok. Kita tuan-tuan baca Quran sebab nafsu ni belum ditundukkan. Baru baca selai dah balik sebelah, macam panjang je, dah balik sebelah dah. Dah tengok sebelah, dah tengok jam. Lepas tu tengok mesej, ada kerja lah, tutup. Nafsu. Jadi ibadat ni bukan beratnya kerana fizikal, nafsu. Kalau kita tidak mampu menundukkan nafsu, maka kita tak ada sifat sabar dan melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga ialah waktu mana ditimpa musibah, maka sabar. Kata ulama, tidak sempurna sabar melainkan dengan 3 keadaan ini. Dan sifat sabar ni datang daripada sifat benar kita dengan Allah. Dan 2 sifat yang kedua yang datang daripada benar dengan Allah ialah qanaah. Apa maksud qanaah? Qanaah, kita sebut qanaah sikit, qanaah maknanya merasa cukup. Bukan merasa yang kita ada ni banyak sebenarnya. Banyak. Bukan sekadar cukup, banyak. Umpama seorang raja, dia beri kita sesuatu, dia kata cukup. Cukup. Kerana kita melihat kemuliaan pada dia yang memberi, bukan pada benda tu. Kita tak lihat pada benda tu. Tuan-tuan, bila kita hormat seseorang, bila kita sayang seorang, diberi pada kita, kita tak tengok pemberian, kita tengok siapa yang beri. Itu yang wujudkan sifat qanaah. Qanaah. Saya bila guru saya, dia bagi saya gula-gula je. Duk, dia tanya soalan, kita boleh jawab, dia pun ambil gula-gula. Kita rasa seronok, bukan kerana gula-gula tu kita pun boleh beli, tapi kerana dia yang beri. Bila dia yang beri, nilainya lain. Orang lain boleh bagi, tapi dia yang bagi. Dan kita kalau orang tegur kita, orang tu orang yang mulia, yang hebat, dia pun tegur kita, dia beri Assalamualaikum, apa khabar. Mungkin dengan sebab apa khabar kita boleh ingat sampai mati, kerana yang tegur tu orang mulia. Sebab itu orang qanaah, kerana dia melihat pemberian itu dari Allah, bukan melihat benda yang diberikan, tapi siapa yang bagi, Allah. Berbangga dia. Kerana itu orang yang qanaah tidak akan sempurna melainkan dia ada 3 sifat dia. Yang pertama, kata ulama, qillatul ghina ba'da wujudihi. Dia humble sesudah apa pun nikmat yang Allah beri pada dia, humble. Kalau Allah beri dia kekaya betul-betul, dia humble. Dia tak pernah rasa dialah paling kaya, dialah paling hebat, tak. Dia tetap merasakan dia cuma orang biasa. Ini orang qanaah. Dia panggil qillatul ghina ba'da wujudihi. Kalau sekiranya dia dapat segala benda dia nak, maka dia tidak pernah merasa sombong. Dia tak pernah nak tunjuk, show off, tak ada. Dia biasa je, sehingga orang tak perasan. Dia bagi dia, tuan-tuan sekalian, dia pakai baju tu ke baju ni sama.
Sama. Bagi dia kalau dia berselipar ke berkasut, sama. Bagi dia kalau dia pakai jam ke tak pakai jam, sama. Dia okey. Dia tak ada, tak boleh ni saya nak keluar kena pakai kasut jenis ni, baju jenis ni. Tak, dia biasa. Kalau waktu dia kena pakai macam ni, dia pakai. Macam ni dia pakai. Dia tak kisah. Ini sifat pertama orang qanaah. Maksudnya dia tak melihat status. Yang kedua sifat dia, kata ulama, siyanatul fakri indal adami wa qillatil asbab. Dia menjaga maruahnya walaupun dia tak punya apa-apa. Maruah dia tinggi. Dia jaga. Dia tak adalah bila susah sikit duk mengeluh semua orang. Tak, dia ada maruah. Dia tak mungkin meminta ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Dia tenang. Bukan dia jaga kefakiran, jangan sampai orang tahu dia susah. Jangan. Biar orang tak nampak pun saya susah. Ini orang qanaah. Dan yang ketiga sifat mereka ialah dia tenang menunggu waktu Tuhan, bukan waktu dia. Tentang kita kan kadang-kadang bila nak sesuatu, kita nak waktu kita. Saya kalau boleh nak anak tahun ni, tak, saya tak pilih waktu saya pilih waktu Allah. Biar Allah memilih waktu sesuai bila saya dapat anak. Kita kan memang perangai kita, kalau boleh semua benda tahun ni, semua benda hari ni, semua benda minggu ni. Itu waktu kita. Allah ada waktu dia. Tuan-tuan, bila kita muliakan seseorang, kita akan hormat waktu orang tu. Kalau kita kata, cik saya nak jumpa, boleh? Awak jumpa saya hari Senin pukul 4.30 petang. Dia tak mungkin kata, saya sibuk lah 4.30 petang tu, boleh tak jumpa hari lain? Orang ni tak akan dapat jumpa. Sebab kalau kamu nak jumpa orang yang kamu muliakan, kamu kena ikut waktu dia, bukan dia ikut waktu kamu. Kalau kita letak je waktu kita, jangan harap kita boleh jumpa dia. Kalaupun kita jumpa, kita tak akan dapat keseronokan dia. Artinya bila saya kata saya nak jumpa dengan tuan guru saya, contohlah saya akan kata bila dia free, dan saya akan freekan waktu saya. Bukan kata dia sebut satu waktu, saya berkata saya sibuk lah waktu ni, sebab waktu ni saya ada janji dengan orang lah. Janji dengan orang, maka nilainya habis. Nilainya tak ada. Sebab tu kita bila berurusan dengan Allah, ikut waktu Allah, jangan ikut waktu kita. Allah akan beri rezeki pada waktunya, maka sabar. Allah akan beri sesuatu yang kita nak pada waktu dia, bukan pada waktu kita. Kerana waktu Allah itu waktu paling sesuai untuk kita menikmatinya. Tapi semua orang, kita katakan kita ada sifat kelang kabut, nak waktu kita juga. Akhirnya kita tak dapat macam kita nak. Kita tak peroleh yang sebenar-benar, dan kita tak punya sifat qanaah sebenarnya. Jadi orang ada qanaah, kata ulama, ialah mereka yang melihat waktu Allah, menunggu waktu Allah, bukan menunggu waktu mereka. Kalau mereka susah, mereka tunggu waktu Allah akan mengangkat kesusahan. Bukan mereka tentu saya rasa tahun ni saya mesti selesaikan. Tak, saya menunggu waktu Allah. Saya ikhtiar macam Allah suruh, tapi bila Allah nak ubah, itu ialah kehendak Allah. Maka orang yang ada macam ni, dia ada qanaah. So ini sifat kita sebut secara ringkas tentang bagaimana orang yang benar-benar terpelihara daripada munafik. Ini orang-orang yang tak ada munafik. Orang yang benar-benar akan mampu betulkan dirinya dengan panduan syarak, bukan dengan hawa nafsu, ataupun dengan tabiat, ataupun dengan kebiasaan. Kita hidup bukan dengan kebiasaan. Walau itu benda yang orang buat, kita hidup dengan syariat. Syariat bukan benda yang kita biasa, benda yang perlu kita tahu, dan kita perlu didik, dan kita perlu mujahadah. Yang benda-benda biasa kita just go through, terus ala tul, kata Arab. Ala tul, just jalan terus. Tak, hidup ini bukan jalan terus. Hidup ini ialah syariat. Maka setiap benda ada hukum, ada dosa, ada pahala, ada redha, ada murka, menjadikan kita berjalan dengan berhati-hati. Setiap lafaz yang dituturkan dikira, dihitung, dihisap, ditulis, dicatat, dibentangkan dan dipertanggungjawabkan. Setiap harta yang kita belanja ditulis, dicatat, akan dihitung, akan dibentangkan, dipertanggungjawabkan. Semua. Bila kita makan, kita kenyang, akan dihitung, akan dihisap, akan ditanya apakah kita bersyukur atau tidak. Tetapi inilah kehidupan syariat, menjadikan manusia hidup dengan berakal, bukan hidup tanpa akal. Kerana setiap benda kita kena fikir. Kerana setiap kali kita nak solat, kita bukan just go through, kita ada niat usolli, supaya sedar kita solat. Setiap kali kita nak puasa, kalau kita tak berniat malam, maka tak ada puasa. Man lam yubayyit fala siyamalah.
Siapa yang tidak berniat malam hari, maka tak dikira puasa. Kenapa? Mengajar kita bersedia. Esok saya nak puasa. Bukan kena puasa hari ni. Tak. Awak daripada semalam awak dah bersedia. Dengan niat awak dah sedia. Awak dah bersedia dengan sahur. Bukan bangun esok baru fikir, saya nak puasa tak nak puasa. Bukan begitu. Terus tidak ada puasa. Maknanya dalam syariat, dia bukan mengajar kita kebiasaan. Benda-benda biasa ikut hawa nafsu. Kita buat satu benda dengan akal fikiran. Kerana setiap benda kalau kita guna akal fikiran, dan itulah syariat ajar dan tunjukkan, hasilnya memuaskan dan hebat. Tuan-tuan kalau nak bercakap tak fikir otak, cakap, tuan-tuan akan menyesal. Tapi bila kita bercakap, kita fikir, kita tak akan menyesal. Kalau mungkin tersilap, itu cuma sedikit, minimum. Sebab saya sebelum cakap, saya dah fikir banyak. Fikir tadi, hukum hakam dan sebagainya. Akhirnya percakapan itu benar-benar memberi manfaat. Inilah dia cara kita hidup. Bukan ikut tabiat, bukan ikut nafsu, ikut syariat. Kita akan terus menyedarkan akal dan hati nurani kita, mengetahui ini perintah dan ini larangan, ini suruhan, ini tegahan, ini redha dan ini murka. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.